Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Ada kamu dengarkah satu berita yang sangat hangat baru-baru ini, yaitu Ismail Sabri menarik sokongan terhadap kerajaan Madani. Dan bukan dia saja, tetapi 13 ahli parlimen UMNO pun sama. Apa yang sudah berlaku? Adakah kerajaan perpaduan akan tumbang? Isu ini isu yang panas. Sekarang ini media sosial penuh dengan dakwaan bahwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan 13 ahli parlimen UMNO sudah tarik sokongan daripada kerajaan Anwar Ibrahim. Tetapi adakah berita ini benar? Mari kita selami isu ini, bongkar fakta sebenar dan bincang kontroversi yang menyelubungi politik Malaysia pada hari ini. Dengar sini geng, Ismail Sabri sudah pun menafikan semua dakwaan ini. Katanya semua ini hanyalah usaha untuk memburuk-burukkan image dia, memecah belahkan UMNO dan menanam rasa tidak percaya dalam kalangan ahli parlimen Barisan Nasional. Pelik juga kan? Siapa sebenarnya yang menyebarkan dakwaan ini? Dan apakah motif sebenar mereka? Ismail Sabri berkata pada awalnya dia malas nak layan benda ini, tetapi bila sudah viral dan makin ramai yang percaya, dia terpaksa bersuara. Katanya beliau sentiasa setia dengan UMNO dan tidak pernah belot kepada kerajaan perpaduan. Katanya lagi, kalau betul ada penarikan sokongan, bukankah ia patut terlihat dalam undian di parlimen? Betul juga, sebab semua 30 ahli parlimen BN sudah pun memberikan sokongan penuh dalam undi percaya kepada kerajaan Anwar Ibrahim yang dahulu. Malah setiap kali rang undang-undang dibentangkan, Barisan Nasional tetap menyokong kerajaan. Jadi kalau benar ada yang menarik sokongan, sepatutnya kita sudah pun nampak perubahan dalam pola undian. Tetapi ini tiada. Abuk pun tiada. Jadi logikkah tidak dakwaan ini? Atau adakah ini sekadar satu lagi episode perang saraf politik Malaysia? Dan yang menariknya, bukan Ismail Sabri seorang sahaja yang menafikan dakwaan ini. Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Zamri Abdul Qadir pun sudah menolak cerita ini sebagai cubaan untuk menggugat kestabilan kerajaan. Soalan penting sekarang ini, siapa sebenarnya yang menyebarkan cerita ini dan untuk apa? Adakah ini kerja pembangkang yang coba menggoyahkan keyakinan terhadap kerajaan, atau adakah ini permainan dalaman UMNO sendiri? Jangan lupa, dalam UMNO sekarang ada macam-macam camp. Ada yang sokong Anwar, ada yang masih setia dengan Zahid, dan ada yang mungkin ada agenda tersembunyi yang lain. Tapi kalau betul-betul ada pemberontakan di dalam UMNO, kenapa tidak ada yang berani bersuara atau membuat sesuatu secara terbuka? Adakah karena mereka takut tindakan disiplin? Atau mungkin masih belum tiba masanya untuk mereka bertindak? Ini bukan kali pertama UMNO dikatakan berpecah, karena dulu kita tengok bagaimana kumpulan pro Zahid dan anti Zahid bergelut di dalam parti. Ingatkah bagaimana beberapa pemimpin UMNO termasuklah Khairi Jamaluddin dan Noh Omar kena pecat atau digantung? Jadi, boleh jadi ada yang masih tidak puas hati dan sedang menunggu masa yang sesuai untuk bertindak. Dan sekarang ini kita kena tanya, adakah UMNO betul-betul stabil dalam kerajaan perpaduan? Walaupun secara rasmi mereka menyokong kerajaan, kita tidak boleh nafikan bahwa ada ketidakpuasan hati di kalangan ahli dan pemimpin UMNO. Ada yang merasakan UMNO sepatutnya menjadi dominan, bukan sekadar penyokong kepada Pakatan Harapan dan juga Anwar Ibrahim. Sebab itu tidak heran kalau ada pihak yang coba mencipta naratif bahwa UMNO akan tarik diri dari kerajaan untuk menghasut ahli-ahli UMNO yang tidak puas hati supaya bangkit melawan kepimpinan yang sedia ada. Persoalannya, kalau betul UMNO menarik sokongan, apa yang akan terjadi? Adakah kerajaan perpaduan akan tumbang serta-merta?
Secara teknikal memanglah tidak juga, sebab kerajaan perpaduan masih ada sokongan dari GPS, GRS, warisan, dan lain-lain. Tetapi iya, kalau UMNO keluar, kedudukan kerajaan pasti akan menjadi lebih goyah. Dan kalau ini betul-betul berlaku, siapa yang akan untung? Perikatan Nasional lah yang akan untung. Dengan UMNO keluar dari kerajaan, confirm Perikatan Nasional akan dapat lebih kekuatan untuk mencabar Anwar Ibrahim. Tetapi ada lagi satu sudut yang menarik. Kalau UMNO keluar, siapa yang akan memimpin mereka? Ismail Sabri atau ada orang lain yang lebih berpengaruh di dalam parti? Adakah ini satu strategi Ismail Sabri untuk kembali ke pentas utama politik UMNO? Sebab jangan lupa, walaupun dia bukan lagi naib presiden UMNO, dia masih mempunyai pengaruh yang sangat kuat, terutamanya di kalangan ahli parlemen yang sebelum ini menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Kalau betul ada gerakan dalam UMNO untuk menjatuhkan Zahid, maka Ismail Sabri mungkin menjadi calon pilihan mereka untuk menggantikan Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO. Dan kalau semua ini berlaku, apakah langkah seterusnya? Adakah UMNO akan kembali bekerja sama dengan Perikatan Nasional atau mereka akan coba berdiri dengan sendiri? Jangan lupa, UMNO pernah cakap mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan Bersatu. Tetapi kalau dalam politik ini tidak ada musuh atau kawan yang akan kekal selamanya. Jadi kawan-kawan Current Sphere MY semua, apakah pendapat kamu semua? Adakah dakwaan ini hanya satu propaganda untuk menggoyahkan kerajaan? Atau adakah sebenarnya memang ada pergerakan dalaman di dalam UMNO untuk menarik sokongan? Siapa dalang di sebalik semua ini? Betul atau tidak UMNO masih setia dengan Anwar atau ini cuma wayang politik semata-mata? Oke lah geng, itu saja untuk kali ini. Seperti biasa politik Malaysia ini memang penuh dengan kejutan. Hari ini UMNO sokong kerajaan. Esok lusa, siapa yang tahu? Politik ini dinamik, berubah setiap masa. Kalau kamu ada teori sendiri tentang apa yang sebenarnya berlaku, sharekan, komen di bawah, di ruangan komen di bawah. Dan jika Anda ingin lebih banyak kupasan isu yang panas, subscribe sekarang, tekan lonceng supaya tidak terlepas update terbaru dari Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja semua, terima kasih.